Apa yang dia kata ni? Beribadatlah kamu kepada Allah sebanyak mana yang kamu rasa kamu perlukan Allah. Jadi kalau kita rasa kita boleh masuk syurga senang-senang, saya Ustaz, Allah saya confirm syurga dah Ustaz. Semayang 5 waktu cukup dah, silakan. Tapi dengan amalan kita sekarang ni, agak-agak kita ni bolehkah masuk syurga ni? Sebelum kita tanya, bolehkah aku masuk syurga? Bolehkah aku jawab? Soalan Munkar dan Nakir dalam kubur. Tanya hak tu. Baik, sama-sama kita mulakan dengan selawat ke atas Nabi SAW. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullahi, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya muliakan. Semalam saya di Lendu, Masjid Lendu semalam kan. Dan sekarang saya dengan tuan-tuan pula. Pagi tadi saya balik ke Ipoh, ada program, ada lawatan ke sekolah saya. Lebih kurang 790 orang yang melawat saya tuan-tuan. Dan habis program siang tadi pukul 12.30 saya datang ke sini pula. Besok pukul 10 saya ada temu janji dengan doktor. Dan malam besok saya di Georgetown, Pulau Pinang. Itu sajalah jadual yang saya ingat. Lepas tu saya tak ingat dah tuan-tuan. Lupa, terlalu banyak jadual tuan-tuan. Kadang-kadang, ialah terlalu banyak sangat jadi lupa. Tadi ada satu soalan kepada saya. Dia kata, Ustaz, anak dia tak menutup aurat perempuan. Dan bila dia kata, kenapa tak tutup aurat? Anak dia kata, Allah tak bagi hidayah pada dia untuk dia menutup aurat. Jadi bukan salah dia lah, salah Allah. Sebab Allah yang jadikan dia tak bagi hidayah pada dia. Ini pun satu masalah juga ni. Kalau kita tanya pada orang, kenapa kamu minum arak mat? Allah tak bagi hidayah pada saya. Jemputlah minum. Engkau. Engkau dah tahu arak tu haram, yang kau belasah buat apa? Ada tak yang kita tak tahu bahawa arak tu adalah haram? Semua tahu. Itulah hidayah dia. Itulah hidayah dia tuan-tuan. Allah Ta'ala dah bagi tahu pada kita melalui Al-Quran dan lisan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak mau ikut hidayah tu, takkan kita nak kata Allah tak bagi hidayah pada saya. Kenapa awak berzina? Minah, kenapa kau berzina? Allah tidak memberi hidayah kepada saya. Senanglah macam itu. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak muda kita ramai. Mai ke depan anak muda, tak apa. Kosong lagi depan ni, soft depan. Jangan cakap pula, Allah tidak memberi hidayah pada kami. Sudah tuan-tuan. Mai depan sekali, tak apa ni. YB tak marah insyaAllah. Depan pun tak apa. Mai ke depan ni. Anak-anak TikTok kita ni. Geng-geng stopper ni. Mai depan ni, tak apa. Mari. Saya tak soal, jangan takut. Saya tanya aja. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan manusia itu melainkan untuk beribadat kepada Allah. Allah jadikan kita ni bukan tujuan lain, bukan tujuan kita ni seronok kat leha. Tadi ada dekat perpustakaan tadi satu makcik tu cakap, janganlah sebut leha je, sebutlah nama saya juga, Midah.
Kak Midah, hoi, gitu. Tak betul, tak betul, Midahnya ada. Allah bukan suruh jadikan kita ni main seronok-seronok je, lepak-lepak je. Allah jadikan kita untuk beribadat kepada Allah. Bukan setakat manusia dijadikan untuk beribadat, jin pun beribadat. Tah-tah malam ni jin pun datang. Cuma kita tak nampak. Itu nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Di antara nikmatnya ialah tak nampak jin. Kalaulah kita nampak jin, tak tahu tuan-tuan. Dengar-dengar ceramah dia di sebelah, oh, lari kita. Jin bukan handsome macam kita. Jin bukannya segak macam kita ni tuan-tuan. Bayangkan tengah duduk tidur dengan isteri dia tengah-tengah, lari kita. Sebab tu nikmat Allah tak bagi nampak benda gaib ni. Maka kalau tuan-tuan di sini nampak benda gaib, itu bukan kelebihan. Itu tandanya tuan-tuan ada penyakit. Saya boleh nampak Ustaz. Belakang tu seekor, atas siling tu 2 ekor Ustaz. Dia tengok kita je Ustaz. Saya ada kelebihan yang ke-7, yang ke-8 Ustaz. Tak, awak ada masalah. Pergi berubat. Allah Ta'ala dia bagi hijab mata kita ni supaya tak nampak benda-benda tu, supaya kita boleh buat ibadat dengan senang. Kalaulah nampak benda gaib tuan-tuan, ya Allah, yang pendek, yang gemuk, yang rendah, yang bongkok, semuanya ada. Usia mereka bukan macam kita tuan-tuan, setakat 70, 90 tahun, 63 tahun. Usia mereka ratusan tahun. Sebab itu Allah tak bagi nampak makhluk jin. Walaupun dia jin, dia juga dijadikan oleh Allah untuk beribadat kepada Allah. Baik, sebab itu tuan-tuan, kita kena lihat. Seorang ulama berkata bahawa, kata dia, alaikum bi khamsin khisalin fa'maluha. Maka bagi kamu ni ada 5 perkara. Kalau kamu nak buat ni, buatlah 5 benda ni. Tapi sebelum buat 5 benda ni, orang Perak kata, pikir dulu, kata dia. Ini bahasa orang Perak. Tadi saya bila turun daripada kereta, tadi ada orang sambut Perak. Apa khabar yuk? Kata dia. Oi. Entah mana ke dia. Mana dia. Cuba angkat tangan sikit. Mana ke dia. Nyambut saya. Saya tanya orang Perak ke? Orang Botak. Kata dia. Botak kanan, botak kiri, parit kanan, parit kiri. Jatuh dalam parit. Kata dia. Ada depan. Okay, mana ke dia. Orang dia lupa tak cam. Orang Perak. Ya, singgah bermalam rumah Pak Uday. Makalah nasi sayur keladi. Biar papa asa bergaya. Asalkan senang di dalam hati. Ram pisang. Itu lagu Perak. Lagu Melaka belum hafal kita tuan. Baik. Kita hidup dalam dunia ni. Engkau nak buat apa? Buatlah. Sebab itu kita tengok dalam masjid ni. Ada yang nak datang. Ada yang tak datang. Kita nak kata apa? Poster, banner, ceramah, azan, suruh datang sembahyang. Tak datang. Dia nak datang, buku suka dia. Dia tak datang, buku suka dia. Sebab kita ni kadang-kadang, boleh. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa. Tengok speaker mikrofon, lupa tu. Kita diberi, kadang-kadang nasib baik ingat benda ni. Ada orang yang ambil, ada orang yang tak ambil. Peluang yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu dia kata kepada kita apa? Dia kata, u'budullah biqadri hajatikum ilaihi. Maka kamu ni nak beribadat kepada Allah, beribadatlah sebanyak mana kamu nak perlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni kata-kata ni cukup mendalam. 5 benda ni, nombor 1 dia sebut, beribadatlah kepada Allah sebanyak mana yang kamu rasa kamu nak perlukan Allah. Kamu berhajat kepada Allah. Tuan-tuan, di depan kita ni ada yang berhormat. Ada orang yang berhajat dengan YB. Diketuk je pintu rumah YB. Subuh, SPE pun datang. Pukul 5 sampai dah. YB. Nampak tu? YB pun jawab, siapa di luar? Aku di dalam. Tak jumpa YB di rumah, dia pergi ke pusat khidmat masyarakat.
Tak jumpa di pusat khidmat kerana YB kata YB melawat kawasan di air limau. Datang dia. Di mana tu? Oh, dia pergi. YB sedang merasmikan. Dia pergi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia berhajat nak jumpa YB. Nak cop, nak sign. Maka dia kejar YB. Sekarang ni, kita ni perlukan Allah ataupun tidak? Perlu sangat-sangat. Kalau kita tak jumpa YB pun tak apa. Tuan-tuan sini, saya malas jumpa YB lah Ustaz. Saya cop sendiri Ustaz, selesai masalah. Tu pula kat kamu pun masalah. YB pun senang lagi. Kita kalau tak jumpa YB pun tak apa. Kita kalau tak jumpa Tok Ketua Kampung pun tak apa. Tapi kalau kita tak jumpa Allah, kita tak mengharap pada Allah, siapa yang bagi nyawa pada kita? Siapa yang bagi makan pada kita? Siapa yang bagi sihat pada kita? Siapa yang menyembuhkan sakit kita? Siapa yang akan kita jumpa di hari kiamat? Siapa yang kita akan menghadap nanti? Jawapan dia ialah Allah. Takkan nak semayang, nak beribadat ala kadar. Cuba ingat apa yang dia kata ni. Beribadatlah kamu kepada Allah sebanyak mana yang kamu rasa kamu perlukan Allah. Jadi kalau kita rasa kita boleh masuk syurga, senang-senang, saya Ustaz, Allah saya confirm syurga dah Ustaz. Semayang 5 waktu cukup dah, silakan. Tapi dengan amalan kita sekarang ni, agak-agak kita ni boleh ke masuk syurga ni? Sebelum kita tanya, bolehkah aku masuk syurga? Bolehkah aku jawab? Soalan mungkar dan nakir dalam kubur. Tanya hak tu. Tanya yang tu dulu. Dia mesti datang, tuan-tuan. Bukan maknanya mungkar nakir ni dia datang 7 langkah lepas kita balik. Maka ada orang pesan, bila mayat dikebumikan, jangan balik, tunggu. Sebab apa? Malaikat tak datang. Malaikat duduk di bawah. Tak boleh tanya lah. Ada orang lagi menunggu. Lama lagi kan nakir. Tak tahu. Tak boleh balik. Pokok ni mana pergi. Tuan tengok malaikat bodoh macam tu ke tuan-tuan? Yang kata 7 langkah tu, lama mana? Abang-abang bangun pada tempat duduk abang ni, cuba abang berjalan 7 langkah ke belakang. Berapa saat? Seminit? 2 minit dia. Itu maksud dia. Sekira-kira 7 langkah kita berjalan, datanglah malaikat. Hitam wajah dia. Biru muka dia. Nama dia Blue Black. Biru hitam. Bawa tali, bawa rantai dah. Dengar dah berjalan tu. Masya Allah. Nama dia apa? Mungkar dan nakir. Dan kita pula waktu baca telkin tu, Tok Imam baca telkin. Hai Ihsan bin Hafsah, apabila kami meninggalkan kamu, nanti akan datanglah 2 malaikat akan menyoal kepada kamu. Maka janganlah kamu takut dan gentar, kerana mereka juga makhluk seperti kamu. Cuba tuan-tuan bayangkan, apa perasaan Ihsan dalam kubur tu? Kalau dia boleh cakap dengan imam. Kau senanglah cakap, kau atas. Cuba turun bawah. Nampak tuan-tuan? Nah, cakap jangan takut, jangan gentar lah, apalah yang menghadap aku. Cuma mayat tadi tak boleh jawab. Dia akan soal. 2 hamba Allah itu ialah mungkar dan nakir. Dia akan menyoal kamu. Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan. Itu nama dia mungkar dan nakir. Saya bila Datuk Hamid datang ni, tuan-tuan, saya seronok. Pemimpin datang dengan ceramah. Tuan-tuan ingat senang lah. Kadang-kadang pemimpin ni, ceramah pun dia resmi. Habis resmi dia balik. Entah dia pergi main dang ke? Apa kita pun tak tahu. Dah pukul 9, dah berhal. Lagi dengar lah ceramah sampai habis. Di mana lagi? No, je pandang baik je lah. Saya merasa berbangga. Ni dulu ni. Kerana dijemput untuk meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Ceramah ini merupakan satu usaha amar ma'ruf, mungkar nangkir. Elok lah tuan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jauh sangat tu amar ma'ruf mungkar nangkir. Tersedak malaikat dalam kubur ni. Apa yang sebut petik-petik nama kita pula? Kata malaikat. Bayangkan tuan-tuan, apa yang kita nak bawa bekalan nak pergi ke akhirat? Cukupkah kita dengan semayang yang nak cepat-cepat je habis?
Cukup ke tuan-tuan dengan sembahyang yang tak ada sunat-sunat? Cukup ke kita dengan puasa Ramadan semata-mata? Tak ada langsung puasa sunat? Cukup ke kita tuan-tuan seminggu sekali baca Yasin, langsung tak baca Quran? Cukup ke kita tuan-tuan dengan hanya sedekah RM1 hari Jumaat? Anak yatim tak tolong, fakir tak tolong, miskin tak bantu, janda tak tengok? Masya Allah. Sebab itu dia kata, buatlah amalan sebab kamu memerlukan Allah dalam semua perkara. Ini seolah-olah rasa macam dah kaya benar dengan Tuhan. Abang tak baca Quran ke abang? Quran tu menjadi cahaya dalam kubur. Bang, Quran tu peneman kita dalam kubur bang. Bacalah Quran bang. Abang duk main TikTok, abang duk tengok TikTok tu berjam-jam, baik abang baca Quran bang. Diamlah kamu. Aku tengok TikTok baca Quran juga ni, kata dia. Ya ke? Dalam TikTok tu macam-macam gambar ada, macam-macam video ada bang weh. Video hak berjoget, video hak seksi, ya Allah. Tengok-tengok Allah. Habis pahala aku, ya Allah, astagfirullahalazim. Cepat-cepat kita naik ke atas. 2 minit lepas tu turun balik. Mana pula? Macam mana cerita ni, Yuk? Sebab tu abang-abang yang tak ada TikTok, akak-akak yang tak ada TikTok, banyak pahala tau. Jaga pahala. Alhamdulillah, syukur. Apa kita nak menghadap pada Allah, tuan-tuan? Quran jangan baca, duduk dalam kubur. Dia adalah peneman kita. Dia takkan tinggalkan kita dalam kubur. Waktu malaikat duk tanya tu, dia masih tunggu kita. Siapa ni, kamu ni? Aku adalah Quran. Aku yang dia duk baca ketika dia hidup dalam dunia. Aku takkan tinggalkan mayat ni. Itu jawapan Quran. Tapi sayang tuan-tuan, waktu kita hidup dalam dunia, Quran kita tinggalkan. Bukan setinggal Ustaz. Masalahnya saya tak pandai baca. Kalau tak pandai baca, belajar. Sini ada imam. Sini ada ustaz. Belajar. Saya dah 70 Ustaz. Malu ke orang. Nanti orang tahu lah. Tak pandai baca Quran. Ya ke? Itu saya malu Ustaz. Jadi kalau tak boleh baca, biarlah sampai mati tak boleh baca Ustaz. Alang-alang menyeluk perkasam. Biarlah sampai ke pangkal lengan. Alang-alang tak baca Quran. Biarlah sampai mati Ustaz. Salah. Kalau malu dengan imam, belajar dengan isteri. Kalau isteri pula belajar macam mana Ustaz? Isteri saya tu asyik uzur je Ustaz. Oi, rajin benar uzurnya. Umur berapa Haji? 58 Ustaz. Oh, 58 uzur lagi ya? Kalau begitu, bacalah dengan cucu. Jangan malu. Lagi malu dengan malaikat di hari kiamat daripada malu dengan cucu dalam dunia ni. Cucu umur 10 tahun. Cuba kamu ajar atuk kejap baca Quran. Mengeja pun tak apalah. Iqra' pun iqra' lah. Ba. Lajulah dengan ba. Masuk jahat. Kha. Sekejap. Abatas. Jahat. Cucu pun naik bengang. Jahat. Kha. Sudah tuan-tuan. Kena 10 minit masuk dalam bilik menangis atas katil orang tu. Aduh, hati tisu betul lah. Daripada kita menangis dalam kubur, meraung dalam kubur, baik kita meraung dalam dunia. Jadi nombor 1 tuan-tuan, jom kita buat ibadat. Habis tu Ustaz, saya sekarang ni sedang belajar dekat UiTM Lendu tu Ustaz. Ustaz suruh saya buat ibadat, kena berhenti belajar ke? Tak adalah. Saya ni kerja kerjaan Ustaz. Pukul 8 sampai pukul 5. Adakah saya kena berhenti kerja Ustaz? Datang ke masjid untuk ibadat saja? Taklah. Awak buat apa? Saya belajar Ustaz. Belajar juga dapat pahala. Bekerja menyara keluarga pun dapat pahala. Semua kedudukan kita ni tuan-tuan, semua beroleh pahala belaka. Jadikan pekerjaan kita adalah ibadat. Ustaz, saya penyanyi Ustaz. Macam mana saya nak dapat pahala kerja saya menyanyi? Awak nyanyilah lagu dakwah. Banyak lagu dakwah awak boleh nyanyi. Janganlah tergedik. Tak maulah gedik macam tu. Tukar daripada lagu yang tak berjenis kepada lagu yang dapat pahala. Ajak orang selawat, ajak orang zikir, ajak orang insaf. Sedap lah.
Tak payahlah menyanyi lagu yang pelik-pelik tu. Panjang batang-batang pohon kelapa. Kan? Kerang-kerang di pasir putih. Itu tak ada pahala, bang. Nyanyi lagu yang ada pahala. Insaflah ayyuhal insan satakna hadhihi dunya. Itu lagu Arab. Kalau lagu Melayu, insaflah wahai manusia, dunia ini kan binasa. Dapat pahala juga menjedarkan orang tentang mati, tentang kiamat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, selepas ini jangan biarkan peluang pahala hilang begitu sahaja. Bagaimana nak dapat pahala? Senang. Senyum pun dapat pahala. Ni kita duduk dalam masjid ni, dah senyum ke dengan orang sebelah? Senyum ustaz, tapi dia tak nampak. Kenapa pula? Saya pakai face mask, memang tak nampak lah ustaz. Senyumlah akak-akak. Oh, dah senyum ke belum? Dengar orang depan, orang belakang tu. Dah salam ke belum? Ini masa dia jeli ni orang sebelah tu. Datang juga biawak ni. Biawak dia panggil orang sebelah. Bila nak masuk syurga? Nak dapat pahala senang tuan-tuan. Pertama, Rasulullah kata apa? Ifsya'us salam. Sebarkan salam. Senang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebarkan salam, pahala. Ini nak bagi salam, kita tengok. Kalau geng, aku salam. Kalau tak geng, sorry. Abang tak bagi salam ke dekat Tuan Haji tu? Tak payah. Dia belah sana. Kita belah sini, kata dia. Nampak? Abang tak bagi salam ke dekat orang tu? Dia bagi salam ke abang. Abang tak jawab ke? Tak payah. Dia geng sana. Abang geng sini. Ini namanya budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan namanya tuan. Orang nak dapat pahala mudah dengan bagi salam, kita tak nak eratkan salam-salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, bagi makan. Malam ni nampak ada air mineral. Itu apa? Biskut. Roti, alhamdulillah. Ada lagi nasi lepas ni? Tak ada ya? Ada nasi ya? Masya Allah, hebat orang Melaka. Semalam nasi. Semalam nasi hujan panas ke semalam? Kari kambing, daging, Masya Allah. Saya ni tak makan malam tuan-tuan. Tapi bau semerbak dalam kereta ni. Udah kalah juga aku ni tuan-tuan. 2 bungkus saya makan nasi. Sampai Kuala Lumpur saya makan tuan-tuan. Oh, hebat orang Melaka. Tak tahulah malam ni pun nasi apa. Tak ada nasi burger. Ada. Tak tahulah bau ke tidak dalam kereta saya tuan-tuan. Siapa yang duk sumbang, bagi sumbangan ni tuan-tuan, yang duk sedekah ni, berapa banyak pahala dia dapat tuan-tuan. Jangan biar seorang aja. Asal nak buat kenduri, nampak muka Datuk Amit. Asal buat jamuan je, cuba tanya Datuk Amit, kok ada peruntukan. Habis tu awak punya peruntukan tak ada. Saya bukan YB. Awak tak nak masuk syurga. Masuk syurga tuan-tuan. Dengan jalan apa? Sedekah. Bagi makan. Nabi suruh bagi makan. Tuan-tuan tahu tak? Nabi Ibrahim tu apa perangai dia? Yang menjadikan Allah Ta'ala ni cukup sayang pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya, kata Nabi Ibrahim, aku tidaklah makan, melainkan aku makan bersama dengan tetamu aku. Dia makan pagi ke, dia makan petang ke, tuan-tuan, dia makan malam ke, dia mesti ajak orang makan dengan dia. Dia mesti ajak orang makan dengan dia. Sebab tu kalau kita ni masak makanan, lebihkan sikit, hantar pada orang sebelah, dapat pahala. Walaupun orang sebelah tak datang rumah kita. Pesan pada isteri kita, Leha, masakkan gulai tu kuahnya banyak sikit. Boleh kita hantar dekat Kak Nap sebelah tu. Masak lebih sikit kuah, hantar gulai udang dekat orang sebelah. Kari udang. Kak Nak pun dapat kari udang. Jenuh cari. Mana ke udang dia ni? Lala ambil penapis, teh tu cari. Dia menjala dalam mangkuk tu. Abang, seekor je abang. Kalau dah tahu kedekut, janganlah bagi menyakitkan hati orang. Ambos, yang suami tu pun guna suara bass. Marah benar lah tu. Kalau bagi menyakitkan orang, buat apa bagi? Celah gigi seekor tu. Bang,
dia dah perah santan, dia dah tumis kari, dia dah masak, dia dah bubuh semua. Dia bagi pada abang. Kalau dia bagi udang seekor, abang cuma tambah aja udang dalam peti air abang tu. Abang tambah aja lagi. Selesai masalah. Bukannya susah, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita ni nak mengata pada orang, ada saja, tuan-tuan. Kita nak ngata. Kalau boleh apa yang kita tengok, semua kita nak ngata. Bilal azan, kita ngata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada orang lain ni kena azan. Atau kamu lah azan. Aku lain lah. Aku tak main masjid ni. Aku azan kalau habis-habis kuat, masjid haram. Haram jadah kamu ni tadi. Nak ngomplain je, tuan-tuan. Kalau kamu tak boleh azan, apa salahnya kamu jawab? Jawab pun pahala. Jawablah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak boleh nak azan. Ni, berebut pula jadi imam. Tak boleh jadi imam. Berebut sah yang pertama. Kan disebutkan kepada kita. Kalau boleh datang masjid, jadi imam di hadapan. Tapi dah ada dah ustaz, imam kita orang dah ada dah. Kalau gitu, rebut. Kalau boleh azan. Azan pun dah ada ustaz. Dah kongko ustaz, Haji Dollah, Haji Mat, Haji Din semua dah ada ustaz. Kalau begitu, awak rebut saf yang pertama. Kenapa tak rebut sah yang pertama? Ni semua pahala ni. Ini bila sebut sah depan, penuhkan saf, rafakkan saf. Kita buat apa? Kita di belakang. Depan. Dia tak ke depan ni ke? Ini adik-beradik konduktor bas. Masuk lagi, dalam lagi. Dia tak ke dalam ni ke? Rebutlah saf ni, tuan-tuan. Kalaulah kita tahu kelebihan saf yang pertama, kita cabut undi, tuan-tuan. Cabut undi siapa yang dapat saf yang pertama. Sebab tu saya katakan tadi, kita kena cari pahala sebanyak-banyaknya sebab kita terlalu mengharapkan Allah. Maka kalau kita boleh buat jamuan pada orang, subhanallah, masya-Allah. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Yang keempat apa dia? Sallu wan nasu niyam. Semayanglah malam pada waktu orang lain sedang tidur. Semua benda ni, tuan-tuan, ada kena mengena dengan kubur. Kalau tuan-tuan nak senang menjawab soalan dalam kubur, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selalulah sebut kalimah La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan nak dalam kubur jadi lapang, luaskanlah silaturahim. Kalau nak dalam kubur bercahaya, Al-Quranul Karim, tuan-tuan. Buat benda-benda ini. Sebab itu, kalau kita rasa bahawa kita sangat memerlukan Allah, carilah jalan. Walaupun kecil, janji aku dapat pahala. Walaupun sekadar senyum, tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Siapa yang bermanis muka di hadapan wajah kawan-kawan dia, saudara-saudara dia telah mendapat pahala sedekah. Masya Allah, tuan-tuan. Manis muka je. Assalamualaikum Haji. Manis muka je. Senyum dapat pahala. Cuma saya pesan, kalau nak senyum, pastikan ada orang. Jangan duduk senyum seorang-seorang atas tangga kita. Itu tak sihat nama dia. Sejak bila yang Tuan Haji kita tu asyik senyum je? Sejak balik ceramah Ustaz Kazim. Siang malam kau jadi senyum saja. Itu maknanya kekurangan. Adalah skru tak mana-mana longgar tu, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Kemudian kata dia lagi, dikatakan kepada kita, wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Maka ambillah duniamu selama mana kadar umurmu hidup di dunia. Maka kata dia, kamu nak cari apa dalam dunia ni? Kamu nak apa? Saya nak harta dunia. Silakan. Tapi setakat mana yang kamu perlukan harta kamu dalam dunia? Tuan-tuan tahu tak? Syaitan ni, dia duk tengok kita ni, kadang-kadang apa yang dia duk bisik pada kita? Yang Allah duk sebut dalam Quran, la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni dia kata, jangan kamu ikut dia. Dia ni musuh kamu, kata Allah. Syaitan ni, dia goda kita dari mana?
daripada depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Daripada mana Ustaz? Daripada kamu mula-mula akil baligh sampailah sebelum mati. Dia tidak pernah jemu menghasut, menggoda kita. Dia bukan macam kita. Setan ni tuan-tuan. Orang Melayu sebut setan ni nipih ta. Dia ta syaitan. Nipih, bila nipih tak nampak berat. Setan betul. Lepas ni tukar syaitan betul. Betul. Nipih-nipih tak seronok tuan-tuan ni. Satu lagi yang selalu kita sebut nipih, babi. Babi betul. Tak nampak muka lazah tu. Babi betul. Betul tuan-tuan. Nampak geli dengan babi tu. Saya cakap macam ni sebab ada orang perempuan kat Lihau. Dia datang jumpa saya minta petua macam mana nak hilangkan ketagih makan babi. Ni cerita betul ni tuan-tuan dalam masjid ni. Dia gian makan babi tuan haji. Kita ni sebut babi pun rasa nak terkeluar lah. Meremang tu kat tengkuk-tengkuk kita ni. Dia boleh simpan babi dalam peti air. Wayang entah. Buka peti air elok je. Babi ya Allah. Perempuan tak kahwin lagi. Dia mula-mula makan waktu rehat dengan kawan-kawan dia. Mula-mula pergi kedai halal, pergi kedai apa nama yang tak halal tapi tak ada jual babi. Pork free lah, apalah. Lepas tu masuk kedai betul-betul ada pork. Kawan dia kata makanlah, menyesedau. Kita orang Islam tak boleh. Kena 4 kali ajak. Sedar sudah. Sedar kau cakap. Sekarang dah ketagih dah dengan babi. Allahu Akbar. Ustaz tolonglah. Ustaz saya dah tak nak dosa dah Ustaz. Terus pergi makan dengan dia orang lah. Nombor 1, pilih kawan. Pilih kawan. Yang kau pilih kawan yang pergi makan babi tu buat apa? Yang nombor 2, kena jihad, mujahadah. Banyak lagi benda yang halal. Ayam halal. Daging lembu halal. Dah. Okey? Dan anggap dia tu kotor. Tapi saya pun kata, mulut juga. Sedap ke babi sebenarnya? Tuan-tuan, jangan. Allah ni, dia kata haram-haram lah. Tapi setan, dia akan bisik pada kita. Apa yang setan bisik? Apa yang kamu nak makan? Ini kerja setan ni. Khutuwati syaitan ni. Dia bisik pada kita. Tentang apa? Nombor 1, makanan. Nombor 1, rumah. Nombor 3, pakaian. Benda-benda ni lah tuan-tuan yang dia mula-mula goda Nabi Adam dalam syurga tu. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Iblis, apa yang menghalang kau tunduk pada Adam bila aku perintah kau sujud pada Adam? Apa dia? Ma mana'aka. Apa yang menghalang kau? Ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik pada Adam. Khalaqtani min nar. Aku dijadi dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia daripada tanah. Aku tak mau tunduk kepada Adam. Jahat iblis ni tuan-tuan. Aba wastakbara. Dia sombong, dia berpaling, neraka kafir tempat dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, dia mula-mula goda Adam apa? Makanan. Dia kata Adam, aku ni dah lama dalam syurga, kata dia. Ustaz, iblis ni orang Perak ke? Tidak, saya orang Perak. Aku ni dah lama dalam syurga Adam, aku tahulah semua rahsia syurga, kata dia. Kenapa Allah larang kamu makan buah ni? Sebab Allah nak mengekalkan kamu jadi manusia. Kalau kamu makan buah ni, kamu jadi malaikat. Kamu selama-lama dalam syurga, kata dia. Jadi kalau kamu tak makan, kamu jadi manusia. Bila-bila masa kamu boleh keluar daripada syurga Adam? Ya ke? Ayah, saya orang lama. Itu dia. Sebelum kamu ada, saya sudah ada. Betul tak dipelawai? Udah tuan-tuan. Minta kopi sate, kata dia. Yelah kopi sate tuan-tuan ni. Tapi sebelum Nabi Adam makan, dia kata apa? Aku cuma cakap je, kata dia.
Dia timbulkan was-was. Nampak tak? Akhirnya dia makan. Lepas tu, apa jadi pada Adam? Terlucut pakaian. Hawa pun terlucut pakaian, Adam pun terlucut pakaian. Dia ambilnya daun-daun syurga, ditutupnya aurat Nabi Adam ni. Nabi Adam malu. Lepas tu apa jadi pada Adam? Qala fahd. Qala ibn minha. Oh, keluar dia. Qala bitu minha jami'an. Pergi keluar. Allah kata keluar. Duduk dalam dunia ni. Jangan duduk dalam syurga lagi. 3 benda ni tuan-tuan, dia duduk kacau kita sampai sekarang. Dia kacau kita berkaitan dengan makanan dan minuman. Sampai sekarang. Sampai sekarang, tuan-tuan. Pagi-pagi kita bangun, apa benda yang kita cakap? Apa aku nak sarapan? Pagi-pagi bangun tidur je, terus je. Apa masak hari ni lihat? Tak tahulah abang, kita baca kodok udahlah. Sampai ke tengah malam. Nak tidur tu pun duduk gabung perut lagi. Hei, kenyang pula makan malam ni di masjid. Makan tak habis-habis, tuan-tuan. Maka daripada makanan dulu dia goda kita. Ada yang dapat makanan halal, ada yang makan makanan syubhah, ada yang makan makanan haram. Orang yang bertakwa, dia jaga sungguh-sungguh. Dia jaga, tuan-tuan. Orang yang bertakwa ni, dia jaga apa benda yang dia nak makan. Tapi syaitan akan kata, tak apa, sikit je yuk. Belasah lah yuk. Macam kita lah jadi imam. Laun 1,800 bulan jadi imam. Tapi kadang-kadang kita ada kelas tajwid. Dia pesan pada Tok Bilal. Bilal, engkau ganti aku jadi imam. Aku nak mengajar kelas Quran jap. Datuk tu panggil aku mengajar Quran di Rabah dia setiap hari Senin. Ganti aku ya, kata dia. Dia dibayar untuk jadi imam. Tapi dia suruh Bilal ganti. Apa hukum tu, tuan-tuan? Ini bukan imam sini lah. Ini dia Afrika, tuan-tuan. Lawan dia sapu. Tugas hidup, tuan-tuan. Jaga. Walaupun kita imam sekalipun. Walaupun kita ustaz sekalipun. Kau sapu rasuah ke dalam juga kau. Setan akan bagi kita was-was dalam bab makanan. Dia jaga kita, ikut kita supaya kita ni tinggalkan benda yang halal, pergi pentingkan yang haram. Kita bela lembu tapi tak ada tambat. Bela lembu tapi tak ada kandang. Bebas lembu berjalan. Makannya rumput di rumah orang, pokok di rumah orang, pokok empelam, sapu semua. Kemudian cukup tahun kita jual buat korban. 5,600 seekor. Mana awak dapat rumput beri dia makan lembu ni? Saya ni. Lembu saya ni dia free. Kau suka dia lah nak makan. Saya tak ada nak kacau-kacau dia kan. Takut dia tension kan. Saya bebas kata. Memanglah lembu tu tak stres. Orang yang stres dengan lembu kau. Jaga-jaga, tuan-tuan. Bukan kata setakat dia makan lembu. Seluar dalam orang pun dia makan, tuan-tuan. Elok seluar dalam tu warna hijau, duduk bergantung kat penyidai. Lembu datang ngap-ngap, rumput. Ngap. Makcik leha balik rumah, khabar dia kata, abang, 3 leh seluar dalam leha hilang, abang. Orang kampung kita ni teruk benar, dia ni minat seluar perempuan. Dia. Bila buat korban, sembelih lembu, baru jumpa seluar tu. Lapar-lapar, buka perut. Ni seluar siapa ni? Udah, tuan-tuan. Jaga-jaga, tuan-tuan. Iblis menakut-nakutkan kita tentang makan. Kalau aku tak ambil ni, aku nak makan apa? Kalau aku tak buat pinjaman riba ni, macam mana aku nak hidup? Macam mana aku nak rumah? Macam mana aku nak kereta kalau aku tak buat riba? Iblis kata, ambil lah, bukan kau seorang ambil Iblis. Kemudian Iblis kata apa lagi? Dia menakutkan kita tentang pakaian kita. Dia cari jalan macam mana nak bagi londeh pakaian kita. Daripada labuh jadi singkat. Daripada tutup jadi buka. Buka. Dan hari ini, tuan-tuan, manusia dengan beraninya mengisytiharkan, saya tidak lagi berhijab. Saya harap kepada semua peminat, terimalah saya. Ini adalah saya. Ini adalah saya. Oh, sudah, tuan-tuan. Kak, saya pesan pada artis-artis, kalau boleh, janganlah sampai langsung tak ada gambar bertudung. Besok mati, jenuh orang nak ambil gambar.
nak letak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un takziah tu tak ada gambar bertudung. Saya fikir tengok. Daripada muda sampai ketua tak bertudung, nanti waktu mati, mana gambar nak letak dekat Facebook? Al-Fatihah ni mati. Last sekali tuan-tuan kena ambil pen marker bagi nampak hitam tudung tuan. Tak malukah kita, tak takutkah kita kepada Allah? Tuan-tuan, abang-abang, adik-adik laki-laki, kita selalu tengok orang perempuan pakai ketat. Ketat lah, pakai seluar jean, nampak bentuk badan. Ketat seluar tu. Kita ni orang lelaki fikiran kotor. Macam mana gamak dia nak kencing ya? Kan senang nak tarik seluar jean tu. Itu seluar tu kena duduk atas lantai orang lain, turun talik, baru boleh kencing tu. Kita tengok pula perempuan pakai skirt. Yang ni senang kencing. Selak sikit je, kencing terus dia. Kita punya otak ni. Tapi abang-abang perasan tak? Bila abang-abang pakai seluar ketat, orang perempuan pun fikir yang tu. Kita hanya nampak dan kita hanya kutuk perempuan pakai ketat. Yang abang-abang sadar-sadar, dah lah pakai seluar ketat, cawat pendek pula. Jalan, tengok. Hei, opah pun teringin tau. Tahu opah tau. Bukan kata perempuan saja tak boleh pakai ketat-ketat, adik. Akak-akak abang-abang pun kena pakai. Ni abang-abang haji yang datang semayang pakai jubah putih. Nipih pula tu. Datang semayang. Pakai seluar dalam merah pula. Tak boleh pakai kain pelikat, pakai jubah, pakai seluar panjang, pakai jubah. Jangan tuan-tuan. Iblis dia duduk di mana-mana saja pada pakaian kita supaya dia melucutkan pakaian kita. Bila dah terlucut, macam-macam maksiat boleh kita buat. Dengan berzinanya, dengan merabanya. Yang ketiga, apa yang setan, iblis ni takutkan kita? Rumah. Dia jadikan kita sayang dengan rumah, cinta dengan kediaman kita, bangga dan riak dengan rumah kita. Habis itu Ustaz, kalau iblis duk bisikkan saya benda-benda tu Ustaz, saya nak jawab apa dengan hati saya? Nak jawab apa pada iblis ni Ustaz? Tuan-tuan, ada satu orang, dia telefon pejabat saya. Boleh cakap dengan Datuk? Boleh. Tok, ada soalan sikit. Saya ni ada dosa, Tok. Ya, dosa apa pula? Saya semalam ada maki iblis. Betul? Macam mana cara nak minta maaf kat dia? Saya ni tengok telefon saya tu, rasa nampuk je ni. Iblis, syaitan ni memang kena maki, wajib maki. Sebab tu kita sebut na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan jangan buat baik. Minta maaf setan. Setan minta maaf setan. Kamu ni gila ke apa ke? Setan tu jahat. Dia nak ajak kita masuk neraka. Apa kejadah minta maaf pada dia? Dah lah saya kasar. Saya maki dia dah semalam. Rasa macam dosa pula. Astaghfirullahalazim. Saya ni tuan-tuan tu jadi stres duk fikir masalah orang. Yang perempuan makan babi, laki-laki pula maki setan. Duk fikir masalah orang. Fikir masalah orang, tuan-tuan. Ada satu mak datang, bapak datang, Ustaz, anak saya cikgu sekolah. Alhamdulillah. Bagus. Elok dah kahwin dah? Belum ni masalahnya Ustaz. Apa masalah dia? Dia siang, nama dia Rosli. Malam, Ros. Astaghfirullahalazim. Yang ni pun satu hair pula tuan-tuan. Siang nama Rosli, malam nama Ros. Macam mana akak boleh tahu dia nama Ros? Saya ngemah bilik tidur dia Ustaz. Kemah almari jumpa bra Ustaz. Pakai skirt Ustaz. Kami pergi rumah dia. Rupanya dia malam-malam duduk di lorong pula Ustaz. Jadi pondan. Astaghfirullahalazim. Dunia sekarang ni. Ni adik-adik kita muda-muda ni. Tuan-tuan agak-agak dia ni kekalkan sebagai lelaki ni. Saya pun tak tahu tuan-tuan ni. Tak hijrah tuan hadapan sudah tukar. Kamu bukan Muhammad Aiman ke dulu? Aiman. Sekarang Amania. Sudah tuan-tuan. Hijrah ke arah lain pula sekarang ni. Dia menjadikan kita sayang pada rumah kita.
bongkak dengan rumah kita, bangga dengan rumah kita. Akhirnya, jadi apa? Sebab tu kata dia, kamu lawan setan tadi. Tak payah minta maaf pada setan. Bila dia goda kamu tentang makanan, kamu sebut dalam hati, sebenarnya aku ni yang akan dimakan. Aku yang akan dimakan dengan ulat dalam kubur. Aku nak sibuk tentang makanan. Daging aku ni ulat yang makan. Sekarang pipi aku ni penuh dengan daging. Nanti masuk dalam kubur, ulat makan, tinggal tulang. Sekarang mata aku ni warna brown. Nanti mata aku tercabut, keluar ulat yang keluar dari situ. Dalam tempoh beberapa hari saja badan aku dimakan ulat. Kenapa aku nak sibuk tentang makan dalam dunia ni? Sampai aku nak jadi tamak, haloba, nak makan benda yang haram. Sedangkan apa yang aku makan itu akan jadi daging. Dan daging aku pula akan dimakan oleh ulat di dalam kubur. Subhanallah. Habis itu Ustaz, kalau dia menakutkan saya dengan pakaian-pakaian semua ni, Ustaz cakap, pakaian aku ialah kapan di dalam kubur. Apa yang aku nak kisah dengan pakaian-pakaian dalam dunia ni? Pakaian ni aku bawa dalam kubur hanyalah kain putih. Kapan saja. Apa yang aku nak kisah tentang rumah-rumah ni? Rumah aku hanyalah tempat yang gelap, lubang yang kecil di dalam kubur. Itulah rumah aku nanti. Subhanallah. Akhirnya tuan-tuan, kalau kita jihad macam itu, kita akan berpada-pada dengan dunia. Nama dia apa? Nama dia qanaah. Kenapa hari ini ramai orang stres? Saya tak pernah jumpa orang bunuh diri secara live, melainkan sekali. Saya pernah jumpa mayat yang dah bunuh diri, yang tu saya jumpa 3 kali. Dia gantung dekat kipas angin. Sebab dia tak dapat result yang cemerlang SPM, dia gantung, tuan-tuan. Yang saya jumpa lagi satu, mayat satu laki-laki, dia frust, dia bercerai dengan isteri dia, dia suruh anak dia pergi kedai beli rokok, anak dia balik, dah tergantung mayat dia, bunuh diri. Yang live saya nampak tuan-tuan, perempuan terjun dalam lombong. Itu saya nampak. Apa pula makcik ni, berlari-lari-lari, boom, terjun. Saya tengok pula hero dia orang berlari-lari, terjun sekali. Depan mata saya tuan-tuan. Hui, subhanallah. Seronok saya berceramah ni tuan-tuan, saya jumpa macam-macam dalam dunia. Tuan-tuan, yang mana adik-adik nak jadi penceramah, jom cari pengalaman. Saya dah 90, tahun 90 dah ceramah. Tahun 90 dah ceramah. Baru ni saya forum dengan Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi kata, waktu dia sekolah rendah, dia dengar ceramah saya. Di Pulau Pinang, di Kedah. Dia sekolah rendah, darjah 5 dia dengar ceramah saya. Sekarang dia forum atas pentas dengan saya. Masya Allah, tuanya aku dah, tuan-tuan. Baru saya perasan tua. Masya Allah, tua sangat. Apa yang saya jumpa? Macam-macam. Saya jumpa satu masjid yang diperbuat daripada kayu. Tak ada kipas, tapi cuaca cukup sejuk. Aman, kipas tak banyak, tak ada aircon macam kita. Yang tu dekat dengan jalan nak pergi Bukit Merah. Masjid yang berusia lebih 100 tahun. Saya tanya dekat orang tua di situ, masjid ni dulu buat dengan apa? Dia kata kayu balak daripada atas sana, ditebang pokok, ditahan sini, ambil, belah kayu-kayu semua, orang kampung gotong royong buat. Jadi masjid cukup sejuk tuan-tuan. Tuan-tuan turun tol Lebuh Raya Bukit Merah tu, tuan-tuan pergi masuk kanan, tuan-tuan akan jumpa masjid ni, tepi jalan. Ini masjid, siang pun tak panas tuan-tuan. Cukup sejuk. Ini pelik tuan-tuan ni. Satu lagi masjid yang sangat sejuk yang tuan-tuan kena ziarah, ada keberkatan dia. Pergi ziarah tuan-tuan. Besok Ahad pergi sini. Di Berincang. Masya Allah. Saya ambil wuduk tu, menggigit. Ya, di Berincang, di Cameron Highland. Anda faham? Tak faham sudah lah. Siapa yang faham? Tak faham sudah lah. Bila kita banyak luar perjalanan, banyak pengalaman kita ni tuan-tuan, insya-Allah dia menjadikan kita ni orang yang berfikir. Kaji. Hakikatnya apa? Hijrah kita ni. Hakikatnya apa? Kita nak pergi ke tempat-tempat ni. Kita nak pergi ke tempat-tempat ni tuan-tuan. Kalau kita nak kejar dunia, tak habis.
Maka bila tuan-tuan mengajar dunia tu, tuan-tuan jadi tak tenang, tuan-tuan jadi susah hati, tak tenteram, lalas bunuh diri. Jadi gila. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang kita meletakkan dunia terlalu simpan dalam hati. Bila anak dia mati, dia tak boleh terima hakikat anak dia mati. Dia jadi meroyan. Ada orang yang tak boleh terima hakikat dia. Suami dia mati, tuan-tuan. Jadi gila. Terlalu simpan dalam hati. Dia tak boleh terima kasut hilang di masjid. Sampai sekarang tak datang. Astaghfirullahalazim. Saya cakap terang-terang, Ustaz. Saya 3 kali hilang kasut di masjid. Nak tahu? Saya tak datang. Saya betul cakap, Ustaz. Dia orang bukan nak sembahyang. Itu dia orang buat apa? Dia orang curi kasut. Kalau gitu abang datang masjid, jangan pakai kasut. Tak ada siapa nak curi tapak kaki abang. Jangan boikot masjid. Ni masjid kita. Sembahyang Jumaat datang tak? Saya cakap saya tak datang. Jumaat pun sembahyang di rumah. Oh, boleh bang sembahyang di rumah. Tuhan pun faham masalah saya. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia, tuan-tuan. La ilaha illallah. Jangan simpan dalam hati. Jangan simpan. Tuan-tuan jangan duk minta kepiah saya pula ni nak pakai besok ni. Sebab tuan-tuan, saya hari tu pergi mana ke ceramah, saya buka cermin kereta saya tu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada seorang cabut kepiah. Ustaz, berkat. Ha? Aku nak ceramah besok ni. Pakai topi sudu pula aku ni. Jadi tuan-tuan biar betul sikit. Tapi nak minta betul-betul. Nanti saya post kat rumah dia. Ada baru ni orang Singapura minta songkok Ustaz Kazim. Tak apa. Pak saya apa? Sebab kita yakin kalau kita bagi sesuatu, Tuhan akan balas lagi. Tuan-tuan jangan takut. Jangan takut. Baik, yang ketiga, kata dia apa? Wa aznibullah biqadri tafatikum ala azabih. Dan berbuat dosalah kamu kepada Allah selagi mana kamu mampu memikul dosanya. Kamu mampu memikul siksanya. Kata dia lagi, kamu nak buat dosa, silakan. Kalau kamu rasa kamu boleh mampu memikul siksaan dia, silakan buat. Tuan-tuan tengok Muhammad Ali. Muhammad Ali, peninju boxing dulu ni. Apa yang dia bawa? Setiap kali dia keluar pada rumah dia, mancis. Kata Muhammad Ali, tiap-tiap kali aku nak buat dosa, aku nyalakan mancis dan aku pegang api dia. Kalau aku mampu tahan, aku buat dosa. Kalau aku tak mampu kepada mana mampu nak pegang api, dia tak buat. Tu Muhammad Ali tu. Kata ulama ni, engkau nak buat dosa, silakan. Selagi mana kau rasa kau mampu menanggung siksa akibat dosa yang kau buat. Sekarang banyak dosa apa terang-terang orang buat. Antaranya ialah tak sembahyang. Selama rok tak sembahyang, tak rasa berdosa. Kenuri kahwin, pengantin tak sembahyang. Lepas akad nikah, makan. Lepas makan, ambil gambar dekat taman bunga. Habis pukul 6 petang. Zuhur di mana pengantin? Patutnya sembahyanglah Zuhur. Pukul 2 pergi sembahyang Zuhur. Tak boleh Ustaz. Saya dah tempah ada tu fotografer. Dia free pukul 2 je Ustaz. So, itu dah kerja pula ke taman tu. Nak buat gambar fotografi kan? Untuk wedding kan? Oi, tuan-tuan tak tengok orang ambil gambar kat taman. Saya kadang-kadang saya tengok juru kamera tu sampai tidur atas lantai. La ilaha illallah. Semayang awak tak buat. Tanya pada bapak pengantin, pak cik tak semayang pak cik? Allah Ustaz, tetamu ramai sungguh. Saya jemput 500, Ustaz datang 5,000 Ustaz. Allah ramai sungguh Ustaz. Habis itu kenapa tak semayang? Kalau saya semayang, macam mana dengan salam slow? 10 minit saya semayang, dah setengah jam saya semayang. Rugi ya. Nampak? Tanya isteri pula, kenapa makcik tak semayang? Makcik pergi semayang Zuhur. Ya Allah, saudara dari Pahang datang. Itulah yang bungkus lauk kat dia orang pula. Lepas dia orang balik Johor pula datang. Sudah pukul 5 Ustaz. Zuhur dah terlepas.
Begitu mudah sekali kita meninggalkan salat. As-salatu imaduddin. Tiang ni tuan-tuan ni. Dalam masjid kita ni cuba tak ada tiang ni. Innalillah kita dah. Tak lepas kita di hari kiamat. Kalau semayang kita sangkut. Dahlah hak semayang ni pun tak apa nak betul. Pun kita tak nak belajar betul-betul tentang semayang. Cuba tuan-tuan tengok apa ramai hak semayang salah. Usalli fardal maghrib salat surah. Yang usalli kau kuat, yang Allah kau tak kuat. Usalli itu sunat je. Yang wajibnya Allah. Yang tu yang kena dengar pada telinga. Berapa ramai yang Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar apa. Itu kalau director Ahmad Nispu, dia kata apa? Cakap. P. Ramli begini. Cakaplah, aku suruh kau cakap, kenapa kau tak cakap, Bahlul? Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Kena cakap, dengar pada telinga. Allahu Akbar. Dengar pada telinga sendiri. Berapa ramai yang semayang takbiratul ihram tak sah semayang dia. Sebab tak dengar pada telinga dia. Sekali kita semayang syak, biar bergema suruh. Biar bergema masjid kita ni. Allahu Akbar. Allah. Semua dengar. Ini tidak. Senyap. Allahu Akbar. Imam sebut. Orang perempuan lain pula bunyi dia. Menakutkan. Dia berbisik pula. Itu kalau semayang malam pukul 4 pagi tu mau tarik selimut suami dia. Puaka ni yang rapik tu tuan-tuan tu. Jangan pandang belakang. Sebutlah elok-elok makcik, oi, Allahu Akbar. Jangan ditarik. Jangan ditarik. Allah. Nak ke mana bang? 6 harakat kau belasah tu. Yang kena panjang Allah. Pendek. Allahu Akbar. Bukannya bukan. Itu yang berlagu lagi. Berlagu di mulut satu. Berlagu di tangan. Allah. Dah berapa kali ni bang? Berapa kali ni bang? Oi, duduk pula sebelah kita pula. Kita tak boleh nak masuk. Dia duduk. Lalah kita beralah tak? Tak apa. Awak dulu. Saya lambat sikit. Tak apa, awak dulu. Abang-abang kalau jumpa orang yang macam tu, tampar je di belakang dia. Allah bagi Pak Allah orang dapat pun. Seksa benar. Bila nak hijrah ni? Jom tuan-tuan, kita perbetulkan. Yang saya paling takut tuan-tuan, kita lintas depan orang semayang. Nak harakat semayang tak? Jangan lintas di hadapan orang sedang solat. Berapa puluh tahun, berapa tahun Tuhan tak terima, berapa waktu pula Tuhan tak terima kita semayang. Hanya kerana lintas depan orang. Ni takut ni tuan-tuan ni. Duk lintas aku suka dia. Sebab itu kita kalau sedang semayang, orang lintas kita boleh tahan. Allahu Akbar, dia lintas. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Dia pula tak faham, dia lalu ke bawah. Kita tahan macam tu, dia lalu ke bawah. Dia berhenti pula. Macam tak lepas. Aduh. Tak tahu nak kata apa dah zaman sekarang. Sebab tu kita ada sah ni. Ni yang sah ni. Supaya kita jangan melampaui. Duduk dalam tempat dia nak sujud tu. Nak lalu atas pada dia. Atas pada sah kaki ni. Jangan kawasan dia nak sujud. Kita pergi langkah. Kena buat betul-betul tuan-tuan. Takut kita ni. Kita belum bersedia untuk hijrah. Dengan amalan-amalan kita yang tak apa nak betul. Kadang-kadang mandi mayat tak betul. Saya baru ni mandi mayat Mawi. Pelakon, penyanyi tu kan. Saya mandikan mayat. Ya, dia tak mati, dia berlakon.
dalam filem tu dia mati. Tukang mandi dia, saya lah mandi. Bila lagi nak mandi orang hidup. Saya betul-betul mandi tu. Masuk dalam hidung, bersin dia, batuk dia ustaz. Berlakon je ustaz, tak kira lah. Saya menghayati lakonan, nampak ni tak? Masuk air ke hidung ni. Nanti tuan-tuan tengok tau filem saya yang terbaru ni. Filem Zim Ala Kazim. Ni filem saya yang terbaru. Kita harap dapat 100 juta juga lah. Mak Kilau 96 juta, takkan kita tak boleh 90 juta. Ustaz Kazim hero ni. Allah, jom kita buat sesuatu yang benar. Antara yang menjadi satu perkara kepada kita ialah yang saya duk perhatilah di mana-mana pun tuan-tuan. Bila ada mandi mayat, orang sibuk nak tengok. Sebab tu saya buat di sekolah saya, siapa yang saya uruskan di sekolah saya, orang kampung ke, orang sekolah ke, saya mandikan mayat dalam bilik tertutup. Hanya saudara dia, anak dia, ibu bapa dia yang dibenarkan. Yang lain, minta maaf ya, nanti kami nak mandi, kami kapankan. Dan dah siap kapan nak tengok boleh. Sebab saya duk perhati, dulu kalau kita tutup dengan plastik biru, daripada atas sampai ke bawah pun ada lagi. Hai, kita kata. Yang nak dimandikan tu bukannya saudara awak. Dia adalah bukan mahram awak. Maksudnya boleh kahwin waktu dia hidup. Jangan duk tengok akak-akak abang-abang. Yang mati tu siapa? Katalah janda Mary mati. Dia perempuan, kita pula jiran dia begini, tengok. Tak boleh. Dia ada aib dia. Biarlah tukang mandi mayat ustazah dengan geng dia saja yang mandikan. Kita diam-diam sudah. Ini sibuk. Dah lah waktu hidup mengendap. Waktu dia mati pun mengendap lagi. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita takut kadang-kadang kita membuka aib pada si mati. Kita sebarkan. Macam mana? Kalaulah dia masih hidup, dia pun cakap, jangan tengok aku malu, jangan tengok. Tapi dia dah mati tuan-tuan, dia tak boleh cakap. Kalaulah dia mayat, dia boleh cakap, jangan tengok, kita pula mati. Pengsan kita. Tuan-tuan yang saya hormati, takutlah dengan dosa ni. Kita tak mampu nak menanggung tuan-tuan. Saya sepanjang umur saya ni, Allah, hidup penuh dengan sakit. 790 orang tadi yang datang jumpa saya, separuh lah yang tegur, yang cakap, yang ambil gambar. Semua soalan dia tanya, Ustaz sihat? Ustaz sihat, alhamdulillah, makcik doa kat Ustaz, sihat alhamdulillah, ya Allah, boleh ceramah balik, ya Allah. Itu je. Walaupun yang tanya tu lebih teruk pada saya. Dia orang pun tak uzur, lagi teruk pada saya, tapi dia orang tetap tanya, Ustaz sihat? Saya pergi R&R Seremban hari itu. Satu orang duduk atas wheelchair. Saya nak pergi ke kereta, dia tahan saya. Ustaz Kazim. Ya, Ustaz Kazim. Ustaz sihat. Sihat. Abang yang tak sihat. Dia cakap pun tak boleh. Ustaz sihat. Sihat. Abang sakit apa bang? Teruk. Ya? Teruk. Oh, stroke. Oh, dia stroke. Baru 2 minggu keluar hospital. Dia tetap tanya saya, Ustaz sihat? Sihat. Saya sihat. Abang yang tak sihat. Mulut herok bawah. Semuanya tuan-tuan. Kita ni baru sakit dalam dunia. Sakit dalam dunia ada ubat. Susah dalam dunia ada orang tolong. Tapi susah dalam kubur. Tuan-tuan sini, kalau agak-agak susah, YB kita ada. Kalau tak ada YB tolong kita, Ustaz Abid Liu pun ada. Susah apa? Bawa mak bubuh atas wheelchair, tolak kat traffic light. Masuk Facebook. Lusa, Abid Liu sampai. Bawa motor bagi sedekah ni. Tapi kalau duduk dalam kubur, siapa nak datang? Siapa nak datang? Boleh kita nak jawab. Gelap dalam kubur. Saya dah ceramah ni tuan-tuan dekat sejam lah. Kalau tuan-tuan rasa boring, balik lah. Boring lah, aduh, menyampah aku ustaz ni, boring lah. Balik lah, di rumah tak boring. Semua ada TV, ada peti air, ada aircon. Tapi kalau boring dalam kubur, boleh balik.
Boring lah, aku baru gelak lah, balik lah. Balik. Datang ke masjid. Tegak kat depan tu. Dengan pocong-pocong di situ. Kamu siapa ni? Haji Din. Apa yang balik? Tak je lah, outing. Ingat duk asrama ke boleh outing-outing? Oi, tak ada orang boleh tolong. Kalau begitu, jangan harus pada kita teringin, suka pada benda maksiat. Tak tertanggung kita, tuan-tuan. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Panjang diri. Menunjukkan seorang. Kubur adalah rumah sunyi. Tapi kita tak boleh kongsi, tuan-tuan. Saya sakit, saya boleh kongsi pengalaman pada tuan-tuan. Saya buang air kecil sehari 30 kali. Allah, sakitnya apa kejadah pula ni. Masuk hospital. Duduk dalam wad 30 kali kencing. Lalah turun daripada katil, duduk sebelah tandas. Menung. Dah tak lalu, dah turun naik. Nurse kata, Ustaz, kencinglah dalam teko ni. Tak gamak aku nak kencing benda ni. Kan ada teko buat pada kertas ke nama ni. Tak mahu. Tak mahu tuan ni. Nurse dia bawa kencing Ustaz Kazim. Tapi malunya aku tuan ni. Pukul 3 pagi nak kencing tak keluar. Berguling-guling sakit. Sakit comel. Nurse datang bagi masuk air garam. Lagi sakit. Pukul 4 saya mengamuk lah. Panggil Dr. Yu. Selesaikan saya ni. Cepat. Datang doktor tu. Tobuk dekat pinggang saya. Keluar air kencing. Aduh. Udah berbek-bek air kencing ni. Masuk MRI. Keluar MRI. Doktor kata kita sudah tengok itu MRI. Sekarang di atas you punya ini ini ada satu benda putih. Jadi ini satu benda yang benda asing lah. Tak sepatutnya ada di situ lah. So, itu yang mungkin menyebabkan awak kencing kerap dan sekarang tak boleh kencing lah. Okay. So, apa cadangan doktor? Kita sudah bincang, kita kena keluarkan dia lah. Doktor nak operate lah. Kita bukan operate, tapi kita akan masukkan melalui saluran kencing. Elok saya pegang mikrofon ni tuan-tuan. Mana faham? Tak faham sudah? Macam mana doktor? Kita akan masukkan dalam saluran kencing lah. Dia tarik, kita keluar. Saya dapatkan second opinion doktor. Okay, up to you lah. Okay, apa-apa you call I lah. Datang doktor lain, tanya dia, macam mana doktor? Doktor tu dah masuk tarik. Itu pakar Ustaz. Ikut je lah kan. Itu mungkin risiko yang paling rendah lah. Mungkin risiko paling rendah. Datang doktor India pula. Macam mana doktor Mano? Itu kena buat lah. Itu lagi cepat lah. Itu bahaya. Kalau kita buka, itu lain pula. Tambah you ada diabetes kan. Lagi cepat die lah. Lagi cepat, lagi tak payah lah. Nombor diabetes itu dia. 2 lagi doktor suruh buat, saya pun buat. Buat tuan-tuan. Bios masuk ke saluran kencing. Besar mana kabel dia, wallahualam. Saya cakap macam ni pun tuan-tuan. Tuan-tuan nyilu lah. Bayangkan saya. Aduh. 2 hari lepas operate, doktor tu tak datang. Saya duk tunggu. Mana doktor dia? Dia ada pasien lah, apa, operate lah, apalah. Tunggu dia. Lepas tu dia datang. Macam mana doktor? Kita sudah melakukan prosedur pada awal. Kita sudah masuk itu kabel. Bila kita masuk, kita mau ambil itu, dia macam lari tau. Dia makin datang. Sudah. Ya, betul.
Dan kita pun takut lah, kita sudah keluar lah. Dia macam lari lagi atas. Wow. So, apa yang doktor mau buat? Kita mau buat lagi sekali lah. Tak payah, saya cakap. Entah. Punya seksa hidup aku. Ya Allah, tuan-tuan, saya simpan air kencing dalam beg ni 30 hari. Saya mengajar ceramah, walaupun bawa air kencing, ceramah. Pakai jubah. Dalam tu ada air kencing. Berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Tak apa pula dalam kain dia tu. Selepas tu pula tuan-tuan nak belajar kencing balik. Allah, sakitnya. Itu baru sakit dunia. Belum sakit dalam kubur. Dalam dunia ada ubat bius. Tak sakit waktu operate. Nurse, doktor Cina tu, saya pakar bius. Dia tanya saya, boleh awak bagi tahu nama awak? Muhammad Kazim bin Ilyas. Nombor IC awak. Okey, sekarang saya tanya, you mau full bius kah ataupun separuh? Kalau separuh doktor, dia sedar tak? You sedar-sedarlah, tapi taklah sakit lah. Tapi you sedarlah, tak nak. Bius sekali terus. Tak sakit lah. Okey, dalam kiraan 10, awak akan tidur lah. Tak sempat 10 tuan-tuan, 4 mau tidur dah. Agak-agak dalam kubur, marab buka. Bius. Tuan-tuan boleh minta akan malaikat muka nangkir. Fully bius, fully bius. Oh, kalau macam tu senanglah hidup. Masalah dia tak boleh bius. Tak ada ubat tahan sakit. Tak ada second opinion. Third opinion tak ada. Kau jawablah kau. Habis tu kenapa yang kita nak buat dosa dalam dunia? Dosa ngumpat. Dosa putus silaturahim. Dosa mengata ke orang. Yang keempat, tuan-tuan yang saya hormati, dia kata apa? Wa tazawwadu fid dunya biqadri muksikum fil qabri. Himpunkanlah bekalan di dunia sebanyak usiamu di dalam kubur. Masya Allah. Saya datang ke Melaka ni. Saya sampai semalam di rumah pukul 2.30 pagi. Kemudian saya tak tidur. Tuan-tuan pun tahu penyakit saya adalah penyakit tak tidur. Tak tidur. Sekejip mata pun tak tidur. Sampai sekarang saya tak tidur. Memang saya tak tidur. Allah tarik nikmat tidur. Allah suruh saya taubat. Sekarang saya tak tidur, tuan-tuan. Bayangkan saya tak tidur bertahun, berbulan. Baru ni saya jumpa Faizal Ismail, FBI. Dia dulu DJ radio ni. Sekarang dah jadi orang dakwah. Saya tanya dekat dia, macam mana awak boleh berhenti hiburan, awak masuk bidang dakwah? Allah Ustaz, Allah tak bagi saya tidur 5 bulan. 5 bulan tu saya tak tidur langsung, Ustaz. Saya insaf, Ustaz. Saya insaf. Ustaz berapa lama pula tak tidur? 5 juga. 15 tahun. Tenganga dia, tuan-tuan. Saya tak tidur. Habis sembahyang subuh, saya ambil kain pelikat, ambil kain serban, ambil baju singlet, ambil seluar dalam, bubuh dalam beg. Saya tak bawa pun beg travel. Saya bawa beg goodies je, beg guni. Kain pelikat sehelai, baju singlet sehelai, seluar dalam sehelai. Tu je saya bawa. Baju ni sehelai, baju spare sehelai. Sebab apa? Sebab saya nak pergi Melaka. Saya tak tinggal lama di Melaka. Sekejap saja. Besok saya nak balik ke Ipoh balik. Buat apa saya nak bawa banyak-banyak? Soalan dia, kita perjalanan singkat. Kita bawa bekalan yang sikit. Duduk dalam kubur bukan perjalanan yang singkat. Perjalanan yang sangat panjang. Tuan-tuan bayangkan orang yang duduk di alam kubur daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang tak kiamat. Apa dia buat sekarang, tuan? Bayangkan tok nenek kita yang dikebumikan depan tu. Tak, berapa lama dah, beratus tahun dah, tuan-tuan. Apa yang mereka rasa di alam barzakh sekarang? Alangkah bahagianya mereka, tuan-tuan. Kalau mereka amalan banyak, cerah dalam kubur mereka. Masjid ni mereka yang wakaf. Tiang ni mereka yang wakaf. Mereka wakaf tanah kubur. Mereka wakaf buat sekolah. Mereka wakaf buat masjid.
cerah mereka dalam kubur. Tapi tuan-tuan dengar tak cerita ada anak yang merampas tanah masjid dengan alasan wakaf pak mereka tak sah, wakaf tu tak ada bertukar nama masjid dan sebagainya. Dia sanggup ambil balik tuan-tuan. Sampai hati anak cucu yang macam ini. Bayangkan mereka, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, mak pak kita yang telah kembali ke rahmatullah. Kalau mereka orang yang baik, cerah kubur tuan-tuan. Jom Allah bagi peluang pada kita. Apa beza mereka di dalam kubur dengan kita yang di atas kubur? Ada beza tuan-tuan. Ada beza kita yang di atas kubur, di atas tanah dengan mereka yang di dalam tanah. Apa beza dia? Bezanya kita boleh buat ibadat. Mereka dalam kubur dah tak boleh buat ibadat. Bezanya dalam atas kubur kita boleh bertaubat. Mereka dalam kubur dah tak boleh taubat. Sekarang Allah bagi peluang untuk kita berubah. Jomlah kita berubah tuan-tuan. Sebab kita nak duduk dalam kubur ni lama. Nak pencen dalam kubur. Jom kita bawa duit pencen banyak-banyak dalam kubur. Pencen apa Ustaz? Pencen amalan. Amalan kita hari itulah yang mencerahkan kubur. Sebab tu, isteri saya kata, abang tu tak sihat. Abang ceramah ni macam orang sihat. Nombor 2 dia kata apa? Abang tu dah tua. Tapi abang ni bekerja macam orang muda. Saya tua tuan-tuan. Tua lah. Bayangkan kalau saya ceramah tahun 90. Sekarang 22. 32 tahun dah saya ceramah saja. Usia ceramah saja 32 tahun. Tua sangat dah. Dia kata abang rehat. Abang dah ada cucu dah. Saya diam, dia kata. Bila saya dapat cucu, saya seronok tuan-tuan. Saya dukung, saya main, saya seronok dengan dia. Satu hari saya pergi ceramah, saya singgah dekat Billion. Saya kata dekat pembantu saya, jom kita pergi Billion, cari lori mainan dengan bas mainan. Cari lori hak besar, tayar besar. Bawa balik ke rumah. Hoi, buat balik. Saya bagi kat cucu saya. Cucu saya pun main. Saya seronok tengok dia main. Isteri saya keluar. Abang ni. Waktu anak-anak kecil, abang tak pernah beli mainan. Abang sibuk je kerja. Ngajar sana sini. Dah ada cucu, baru nak beli mainan. Baru saya sedar tuan-tuan. Punyanya saya kerja siang malam. Saya tak pernah beli mainan untuk anak-anak saya 5 orang. Bila dapat cucu, baru beli. Tiba-tiba satu hari, saya bangun nak sembahyang subuh, nak mandi, nak pergi ke sekolah. Tangan saya sakit. Saya pun tengok tangan saya. Pasal apa sakit jari-jari aku ni? Rupanya jari saya ni jadi bengkok. YB nampak ni. Ni. Tuan-tuan boleh tak buat macam saya ni? Ni di antara keajaiban dunia ni. Kalau nak bengkok macam ni, dia kena bengkok semua. Ini saya boleh bengkok hujung sini. Nampak? Tiba-tiba dia bengkok. Walaupun saya duduk di Ipoh, tak di Thailand, dia tetap bengkok. Nampak? Faham? Tak faham sudah. Ustaz ni gila ke apa? Thailand lah, Ipoh lah. Bengkok, nampak? Ni bukan saya buat-buat. Bukan saya buat-buat bengkok, tak. Nampak? Lagi dia turun balik. Itulah keadaan saya. Kadang-kadang dia jadi luka. Ni dia luka. Dia luka. Tadi makcik tu tengok, Ustaz kena minyak panas ke? Kena minyak panas lah. Kadang-kadang dia nak luka, dia luka. Sakit. Kau suka dia? Kadang dia luka atas muka, kadang dia luka atas perut, kadang dia luka atas paha, kadang dia luka di tapak kaki. Dia macam orang ambil pisau untuk toreh. Oh, pedih tuan-tuan. Pedih. Tapi tak apa. Saya kata kat isteri saya, abang nanti nak mati tu. Abang harap pahala abang duk ceramah siang malam ni, itulah bekalan abang dalam kubur. Tu pun rasa tak cukup ke?
Jadi mama jaga anak, mama jaga rumah, mama didik anak-anak sebab abang ni sibuk di luar. Mama pun dapat pahala sebab boleh tumpang pahala abang sekali. Dengan mama pun dapat pahala. Baru dia senyap. Bila saya cakap macam itu, ada pula orang perempuan tanya saya, Ustaz, boleh tak kak tumpang juga pahala? Astagfirullahaladzim. Saya agak umur dia dalam 62. Nak tumpang pahala kak. Saya kata, nak tumpang penuh makcik kata. Tapi kalau 26 insya-Allah saya fikirkan. Anda faham? Tak faham sudah. Baik, yang terakhir sekali, wa'malu lil jannah biqadri ma turiduna fiha al maqam. Maka beribadatlah kamu demi syurga sebesar mana yang syurga kamu nak duduk. Buatlah ibadat sebab dia menentukan besar mana syurga yang kita dapat. Agak-agak amalan kita hari ni syurga mana, tuan-tuan? Tak tahulah. Tak tahulah, tuan-tuan. Layak tak kita ni masuk syurga? Tapi Allah ni maha kaya. Syurga Allah ni maha luas. Arduhas samawat wal ard. Seluas langit dan bumi. Tuan-tuan tengok ni makcik-makcik yang duduk dalam tempat orang perempuan. Surau masjid dia orang dah penuh kawasan dia orang. Kita pun duduk di pintu dah. Tak boleh masuk dah. Penuh dalam masjid. Di syurga tak ada macam ni, tuan-tuan. Masuklah muat bagi siapa yang nak masuk syurga. Tidak ada istilah, minta maaf, syurga penuh. Tak ada. Tak ada tu. Malaikat duduk pintu syurga. Makcik, syurga penuh. Sorry. Syurga penuh. Takkan, tak muat. Makcik dari air panas Melaka ni takkan, tak. Jauh datang ni. Makcik faham dah makcik? Tu. Pintu syurga tu, punggung orang yang tak akhir betul-betul dekat sliding door tu makcik. Dah tak boleh muat. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik nak pergi malaikat? Neraka makcik. Luas banyak sana. Istilah tu tak ada, Kak. Jom kita buat ibadat. Kalau rasa nak dapat Jannatul Firdaus minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, terpulanglah. Mudah-mudahan kita duduk dalam syurga nanti bersama dengan para nabi, para syuhada, para salihin semua. Bergantung dengan amalan kita. Jom. Kita nak pergi tempat yang sangat jauh. Kita memerlukan bekalan yang banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita.